Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa salatan wa salaman wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan kecuali atas apa yang telah Engkau kurniakan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Semua itu adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa di dalam doa kunut bacaan kita pada hari-hari falakal hamdu ala ma qadait. Dan sesungguhnya kami mengucapkan segala puji dan syukur atas apa yang telah Engkau tentukan. Puji dan syukur juga kita limpahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang berupa kesenangan buat kita, mahupun ujian yang merupakan sesuatu yang berat, mahupun ringan bagi kita. Semuanya agar kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepadanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya, melaluinya kita dapat memahami agama Islam, kita dapat mengetahui hala tuju kehidupan dan matlamat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Hadirin hadirat sekalian, Ramadan merupakan perkataan bahasa Arab yang biasa kita fahami sebagai Ramadan, iaitu panas yang teramat sangat. Apabila ada alif nun berada di penghujungnya, bermakna ia bermaksud panasnya amat terik. Dan pada bulan itulah Allah amanahkan kepada kita untuk berpuasa. Hadirin hadirat sekalian, Ramadan merupakan sebuah madrasah, iaitu sekolah yang mendidik rohani kita sebagai umat Islam. Bukan sahaja akal fikiran kita perlu dididik dengan bersekolah pada setiap hari, dengan adanya pengajaran yang perlu kita pelajari pada setiap hari, bermula dengan sekolah rendah, menengah, pusat tingkatan 6, peringkat universiti dan seumpamanya. Bahkan apabila kita bekerja pun adanya sedikit sebanyak pengajaran yang perlu kita pelajari. Itu adalah untuk akal kita. Betapa indahnya agama Islam mengajarkan kepada kita ni, menyediakan kepada kita ni tentang pendidikan untuk hati, untuk jiwa, untuk rohani. Jadi ia bukan sekadar sekolah biasa-biasa. Islam telah menyediakan untuk kita sebagai umat Islam selama 1 bulan, lebih kurang 29 ataupun 30 hari pada setiap tahun untuk mendidik jiwa kita ni. Jadi apakah yang akan kita dapat melalui pendidikan rohani yang telah diajarkan oleh agama Islam untuk kita? Pada bulan ini, iaitu pada bulan Ramadan khususnya, Allah telah sediakan berbanyak bentuk kebaikan dan juga kemudahan di mana kita akan dapat mengutip segala amal dan juga pahala yang berlimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Pada masa yang sama, kita dapat membersihkan jiwa kita ni dari segala bentuk kekurangan, kekotoran dan juga dosa. Melalui apa? Melalui puasa, solat tarawih, berkata baik, menahan amarah, menahan nafsu, sabar dan seumpamanya. Hadirin hadirat sekalian, puasa mendidik mukminin, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan agama Islam, sebuah kekuatan, mendidik mereka sebuah kekuatan dan juga kehebatan dalam menanggung segala bentuk kesusahan yang boleh dan juga sedang dirasai oleh orang lain. Begitulah diri seorang mukmin yang sepatutnya memahami akan persekitarannya. Pada masa yang sama, puasa juga akan dapat membantu seorang mukmin untuk meraih kemenangan dan juga kebahagiaan atas segala bentuk ujian yang Allah berikan. Hadirin hadirat sekalian,
begitulah tercatat dalam sejarah kenapa Nabi SAW selalu mengucapkan tahniah kepada para sahabat baginda setiap kali datangnya di bulan Ramadan. Di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah SAW selalu mengucapkan tahniah dan bergembira menyatakan kepada sahabat-sahabat baginda bahawa bulan Ramadan telah tiba. Hadirin hadirat sekalian, puasa yang berkualiti dan yang terbaik itu ada bermacam-macam bentuk. Jadi, 3 di antaranya dapat saya kongsikan. Iaitu yang pertama, puasa yang berkualiti dan puasa yang terbaik itu ialah apabila kita dapat membersihkan jiwa kita. Selain daripada kita tidak memakan, tidak minum, dan kita ni dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia telah sedikit sebanyak membantu kita untuk membersihkan jiwa kita ni. Cuba lihat, apabila pada waktu-waktu lain masa kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang apabila diharamkan di bulan puasa, maka kita akan mendapatkan lebihan masa daripada perkara itu. Biasanya pada waktu tengah hari kita akan menikmati jamuan, mungkin pada waktu pagi kita akan bersarapan, jam 10 kita akan menikmati jamuan, minum petang dan seumpamanya. Tapi apabila kita berpuasa, semua itu Allah haramkan pada waktu siang agar kita mempunyai lebihan masa, agar kita dapat memahami apa yang dihadapi oleh orang-orang yang menghadapi kesusahan. Daripada sana kita dapat mengisi masa kita ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mudahkan proses pembersihan ini dengan dibelenggunya syaitan dan seumpamanya, dengan tidak adanya makan dan minum, dengan adanya penahanan nafsu dan juga seumpamanya, maka telah Allah mudahkan untuk kita ni beribadah di sisinya. Apakah saja bentuk ibadah yang ada? Hadirin hadirat sekalian, betapa mudahnya Allah telah sediakan kepada kita untuk dapat beribadah, iaitu salat pada awal waktu, mempunyai lebihan masa untuk bersalat sunat, berlebihan masa untuk membaca Al-Quran. Bahkan, apa kata Allah, kita ni dapat mempelajari isi-isi daripada Al-Quran dan seterusnya, bermuhasabah diri daripadanya. Dan pahalanya bukan calang-calang, bahkan pahalanya berlipat kali ganda dan penuh pengajaran buat kita. Perkara yang demikian juga telah dimudahkan kepada kita oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di mana apabila waktu berpuasa ini, jam bagi bekerja dan juga belajar pun dipendekkan. Begitulah betapa memahaminya Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keperluan dan juga maslahat serta kebaikan untuk orang-orang di negara Brunei Darussalam. Kedua, daripada berpuasa yang berkualiti ini kita dapat memupuk sifat kebersamaan, sifat bersatu hati, memahami antara satu sama lain dan saling berkongsi. Contohnya ialah apabila orang yang kaya dan juga miskin telah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian yang sama, iaitu semuanya wajib berpuasa. Daripada sana, tani perlu faham bahawa adanya juga suatu galakan mengenai puasa ini untuk bersedekah. Hadirin hadirat sekalian, bersedekah mempunyai konsep yang luas di sisi agama Islam, iaitu bukan sahaja berbentuk wang ringgit, tapi ia juga memasuki bahagian memberikan pertolongan, berbuka ataupun bersungkai bersama-sama, memberikan perhatian, bahkan senyum kita terhadap orang di sekitar kita juga merupakan sedekah kita. Jadi, ketika berpuasa ini, kita ni sedang melakukan banyak beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala seandainya kita melakukan dengan ikhlas kerananya jua. Kemudian yang ketiga adalah untuk membina akhlak yang mantap. Sebuah hadis qudsi telah diceritakan bahawa orang yang berpuasa adalah diwajibkan kepada mereka untuk meninggalkan akhlak yang buruk. Hadis Nabi SAW juga bersabda, apabila kamu berpuasa, kata Rasulullah, janganlah sekali-kali berkata kotor. Apabila dicela oleh orang lain ataupun dimusuhi, maka katakanlah, aku
sedang berpuasa. Hadis Nabi SAW juga bersabda memberitahu kepada kita bahawa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan dusta, maka Allah tidak akan memerlukan lapar dahaganya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Abu Daud. Jadi apakah hasil daripada puasa ini? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dari ayat ini jelas memberitahu kepada kita ni bahawa matlamat berpuasa adalah takwa, kualiti yang terbaik dalam diri seorang Muslim. Sebagai penutupnya, muhasabah kepada diri kita ni. Berapa ramai orang yang melewati madrasah ataupun sekolah Ramadan ini tapi hanya lapar dan dahaga serta letih yang diraihnya, walaupun terdapat banyak ganjaran yang Allah janjikan pada ibadah puasa itu. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pelajar di sekolah Ramadan pada tahun ini sebagai pelajar yang berjaya. Mudah-mudahan kita menjadi Muslim apabila setelah selesai ibadah berpuasa pada tahun ini mendapat kejayaan yang sebenar untuk kita istiqamah sampai bila-bila. Allahumma amin. Allahu a'lam bissawab.